Hai. Kongsi-kongsi, sharing-sharing. Oh, seronoknya. Masa-masa. Lalu keluar. Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni nak buat kuih lauk pasal malas sis. So ni bahan-bahan dia ada beras pulut. Tu beras pulut no. Okay lain. Santan. Sebenarnya santan parut, santan kelapa. Apa ni? Ni daun pandan. Tu tadi gula Melaka. Gitu. Ni berwarna hijau. Geco. Kita pusing pop. 18 minit kau tengok video ni. Tutup pintu dulu dok. Sebab apa? Silau nak tampak muka aku yang cantik gebu-gebas. Jadi pertama adalah daun pandan tu. Aku rasa aku basuh time ni. So aku basuh dululah daun pandan tu untuk di blender. Okay. Sebab nak rendam santan beras pulut tu dalam air blender pandan tadi. Sebab apa? Nak bagi beras pulut tu kembang and then meresap dengan warna pandan tu lah. Selain tu kita akan letak pewarna hijau sikit sebab bagi dia warna dia gelap sikit lah, lagi cantik gitu. Macam tu. Tapi blender pandan tu kena pastikan ditapis sebab kita tak nak abuk-abuk dia. Hampas dia tu kita tak nak. Kita dah hampas, kita buang. Kita ambil dia punya air sahaja. Gitu. Okay, lepas tu apa? Macam bergadung kali ni. 18 minit korang dengar. Ni aku tengah perah lah. Aku pun tak tahulah video ni macam mana. Sekejap tegak, sekejap melintang, berdiri. Terlungkup apa semua. Tu aku perah lah. Perah dia punya hampas daun pandan tadi tu. Okay, sebab kita nak dia punya air je. Cakap berulang, korang pun bosan nanti. Okay. Lama betul aku ni memerah. Lepas tu mak aku pula lalu. Aduh, dia ni dah tak pakai tudung. Sibuk nak lalu lalang. Dah kena edit. Okay, lepas tu apa ni? Dah rendam, dibiarkan sepatutnya 2 jam. Aku buat 2 jam je lah bagi dia kembang ni. Kita gaul dulu bagi sekata. Tapi ada orang cakap jangan gaul. Takut hancur. Okay, ni aku nak buat dia punya kuah gula dia. So, dia gula Melaka. Letak 2. Lepas tu daun pandan 2 helai. Daun pandan tu terpulang lah. Dia untuk wangi je. So, optional. Lepas tu aku letak garam sedikit. Ajinomoto sikit. Mana Ajinomoto? Ni Ajinomoto. Oh, ni gula. Aku letak gula pasir. Lepas tu Ajinomoto. Ni apa? Ajinomoto, gula pasir. Entah. Gitulah. Lepas tu, dia tambah air. Air tu agak-agak lah. Kalau selalu orang buat cair. Tapi ada aku nak makan, dia aku mencepakatkan sikit lah. And then, time dia gaul tu, kena sentiasa gaul. And then, api kecil sebab kita tak nak anget. Kan? Tak nak anget. Lepas tu, ni, jangan terlalu pekat sangat time panas. Sebab, bila dia sejuk, dia lagi pekat. Okay, ni adalah daun pisang sebelah rumah. Aku rembat dulu. Tak apalah, nanti aku beritahu lah. Aku pinjam. Gitu. Lepas tu daun pisang ni adalah untuk lapikkan. Nak buat apa? Daun kelapa kot. Kenapa aku nak buat kelapa. Dia punya, dia punya, mak aku ni. Gelap pula. Topeng pula. Bedak. Nak buat dia punya bedak. Aku rasa lah. Apa dia yang cakap? Aku tak tahu apa yang aku bebel. Tapi nak buat bedak aku. Betul. Nak buat bedak dia. So, ambil kelapa yang dah siap parut tadi tu. Kita nak kukus. So, kelapa tu digaul sedikit. Dengan garam. Gaulkan sedikit garam. Lepas tu, buat macam tu. Daun pisang tadi buat macam tu. Dalam loyang. Lepas tu, letak kelapa. Lepas letak kelapa, letak garam. Digaulkan serentak. Gitu. Ya Allah, penat ni bercakap 18 minit no. Baru 4 minit ke? Ya Allah. Okay. Dah digaul bagi sekata. Sebenarnya, kelapa ni kalau letak garam, dia macam rasa lagi, bukan rasa untuk masin. Masin tu of course lah. Tapi dia akan rasa lagi lemak. Macam tu. Dan kalau boleh, kelapa tu, kelapa parut yang muda. Jangan yang dah tua sangat. Kalau tua dia keras. Tak sedap. Yang muda sikit lah. Lepas tu yang baru. Bukannya yang dah diambil santannya. Tu tadi aku letak garam. So agak-agak lah. Garam tu agak-agak je untuk masin. Lepas tu macam tu lah. Lepas tu kukus lah. Kukus tu
dalam 5 minit 10 minit. Jangan kukus lama-lama. 10 minit pun lama actually. 5 minit tu pun dah lama. Sebenarnya kalau 5 minit tu okey lah. Tengok bergantung pada kuantiti kelapa tu. Kalau macam ni aku parut 5 minit. Okey, macam mana dah tahu dah settle ke belum? Kelapa tu dia akan, texture dia akan lembut sedikit. Dia dah tak keras. Tengok tu kan cair. Biarkan je. Dia memang akan cair ya. Gua gula Melaka ni. Sebab nanti dia sejuk dia pekat. Cakap lagi benda yang sama. Okey, ni daun pisang lagi. Ni besar sikit lah. So aku kebal-kebalkan. Aku nak beritahu aku ambil daun pisang. Gitu. Menggedit pula jantan ni. Wah, apa tu? Oh, cari pisau. Confirm. Muka-muka macam nak kesepak je. Ya Allah, bercambang macam tu. Gemuk pula tu. Hitam. Buat muka pula. Lancau. Okey, daun pisang ni yang macam aku berkata-kata tadi, kan letak dalam loyang sebab kita nak kukus pulut. Okey, beras pulut tu. Letak macam ni, sis. Okey, lepas tu dah letak macam tu. Tu aku tunjuk tu. Aku suka tunjuk banyak kali. Lepas tu, beras pulut ni dah siap rendam kan. Air dia jangan letak sekali. Just beras saja. Tengok kan hijau gitu, warna dia hijau. Kan dah letak pewarna sikit. Kalau kita tak letak pewarna, dia hijau juga. Tapi hijau dia tak merelip macam ni. Gitu. Letaklah dalam loyang tu. Actually, pakai loyang lambat. Sebenarnya korang kalau nak cepat, letak je atas pengukus tu terus. Tak ada masalah sebenarnya. Cuma aku ni baru belajar, so aku letak dalam loyang. Kan, letak tu kalau boleh jangan terlalu banyak sebab nanti lambat masak, ataupun luar dia masak, dalam dia tak masak. Kalau boleh letak tu agak-agak patut saja. And then jangan takut dia terbentan pun ya. Terbentan tu maksudnya macam tak masak. Dia tak masak, dia separuh masak atau separuh tak. Okay, lepas tu kukus. Api tu jangan besar sangat, api tu kecil je. Sebab kita nak wap dia je. Actually kalau api tu kuat, air tu akan cepat kering. And then ni kukusnya, ada yang tanya berapa minit. Kukus ni bergantung. Kalau macam ni sebab aku guna loyang, mungkin dalam 40 minit hingga 60 minit. Tapi kalau korang letak tu atas pengukus, kemungkinan dalam 20 minit, 30 minit dah siap lah sebab lagi cepat masak. And then ni double check lah rasa. Rasa dia kalau korang nak tahu dah masak ke tak, first dia kembang. And then dia kembang, lepas tu dia dah rasa macam kau makan nasi. Macam nasi biasa, nasi putih tu, dia dah kembang. Tu dah kembang lah tu. So dah siap. Lepas tu keluarkan daripada pengukus. Gitulah rupanya. Keluarkan daripada pengukus. Ni aku nak buat cetak nama dia ya. Kita nak cetak sebab kuih lopes sepatutnya dibalut dalam daun pisang. Tapi ini kuih lopes moden. Kita kena cetak dia sendirilah. Ni daun pisang aku letak atas pinggan nak acah-acah glamour gitu. Ni apa ni? Oh, tertinggal satu. Skip. Ni pulut. Apa kenapa ni? Oh, ni angkat. Oh, kena tunjuk cara angkat dia pula. Macam tu lah. Mengalip gitu. Hijau dia. Apa tu? Dia dah kembang. Ni aku dah try untuk dalam dalam atas pengukus. Lagi cepat. Berbanding bukan atas pengukus. Okay, lepas tu tadi kan kita dah angkat. Kita nak buat apa ni? Kita dah angkat. Kita nak buat cetak dia. So, aku guna cawan. Ni cara cek nom. Bukan cara cek nom, kawan cek nom. Kalau cara cek nom, kita lepehkan dekat loyang je. Lepas tu kita cetak pakai cetak kuih. Tapi aku pakai cara kawan cek nom daripada Pulau Pinang. Dia buat cara macam ni lah. Masuk cawan, letak minyak sikit, bagi licin. Lepas tu kita masukkan pulut tu. Nanti lepas tu kita tekap. Bagi mampat. Barulah sedap, enak dimakan begitu saja. Taklah, kena makan dengan gula lah. Tak enak pun makan begitu. Lambatlah video aku kali ni. Ya Allah, baru 10 minit. Tak apalah, korang bersabar ya. Sebab yelah, aku ni sebenarnya tak ada kerja tu lah edit video perpanjang nak mampus ni. Sebab kalau ikutkan video ni 2 jam non-stop. Tu pulut tu yang dah siap masak. Masa panas-panas saya buat. Sebab apa? Masa panas dia dia lembut. Bila dia dah sejuk, dia keras sikit.
Letak gitu. Cetak macam tu. Faham? Nampak tak? 2 cawan, 1 cawan pertama dah letak dalam pulut, lepas tu kena letak lagi satu untuk mampatkan, padatkan. Padatkan macam tu. Tu masuk. Maka jadilah begitu. Tapi ni agak tebal lah sebab sepatutnya aku buat tipis-tipis macam tu lah. Tapi sedap je actually. Sebab lala kita makan terpisah kan, bukan kita ngap sebesar alam tu. Dia mungkin kurang padat kot. Sebab tu aku buat lagi sekali untuk padatkan. Sebab kita kan betul tahu kenapa betul-betul padat. Sebab kalau kita masuk dalam daun pisang, kita balut, dia jadi macam lepat kan. So dia kembang tu, dia macam ketupat. Dia kembang dalam daun pisang tu ngam-ngam. So macam ni dia akan terlebih kembang. So akan dia orang cakap apa dia boleh kembang sesuka hati dia sebesar mana. Macam tu. Gitu. Dah siap. So tadi kan satu pengukus tu aku boleh dapat dalam 8 biji. 8 biji Lopez. Ya Allah, gigih nak mengetatkan, nak memampatkan Lopez aku tu. Ya, sebab susah kan. Yelah, buat cara moden kita ni bukan pandai masak, tapi boleh lah acah-acah pandai sikit. Kita buat lah apa yang patut. Kering lah liak ni cakap begini. Nampak tu, ya Allah. Boleh lah tu, lebih kurang halal. Halal toibah. Gitu. Setelah mencetak, dia agak tebal lah, sepatutnya tipis sikit, bulat. Tak ada rupa lah, tinggal letak kelapa dan makan dengan gula Melaka. Gecha! Okay, selepas sudah dicetak dan juga ni kelapa yang kita dah siap. Kelapa ni kita kena gaulkan atas dia. So, bukan gaul lah, sepatutnya dibedakkan. Gitu. Macam mana? Takut lah pula. Dia kena bedakkan macam ni. Ni kot. Takut terlebih bedak, Mak. Senang tak? Macam tu. Gitu. Lepas tu nanti kita push dekat. Ada bakatul. Gitu. Sekarang memang banyak orang Siap. bukan warna hijau. Ada lain orang tak nak. Lepas tu oren dia tak laku. Habis dah peringkat tu suruh dah beli warna ni semua. Oren warna ni. Macam orang dunia Melaka gitu. And then so makan hampir siap lah. Okay, ni gula Melaka. Dah siap. Ni adalah pulut yang tadi yang dah siap dibedakkan. So tinggal makan. La 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 nak makan pula. Okay guys, Lopez. Lepas tu Ni subuh lagi gila. Apa lah tuang-tuang. aku nak jadi Alif Syukri. Gitu apa tu? Tuangkan gitu. So how to rasa-rasa je. Alah, inilah rupanya. Tak ada rupa cantik pula. Tak apalah, ada kisah. Janji sedap. Kenapa dia tak zoom? Gitu. Okay, nak rasa dulu. Bismillah. Hey.
Ya, ada rasa Lopez. Ada rasa Lopez, cuma ni je. Terbanyak gula Melaka. Manis sikit tapi sedap. Ya, rasa ke sambal Melaka ni lah. Kelapa ni akan lebih sikit. Baru rasa lemak dia. Habis dah pulut dia Sebab- besar ke dekat. Pulut dia tebal, kelapa ni sikit. So dia macam rasa tak berapa sikit. Mungkin sedap lepas ni. Ya, ada rasa, sumpah ada rasa Lopez. Sedap. Marvelous, tip-top. So lepas ni siapa nak tempah Lopez, menyambung. Siapa nak tempah Lopez boleh call saya. Komen di bawah. Kau tak nak makan, Dik? Dah. Ambil le mangkuk. Tak nak. Dia Bye, Assalamualaikum. tengok orang makan.